Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya daripada Pelajar Politeknik Sultan Idris Shah daripada kumpulan 6 yang dianggotai oleh saya sendiri, Iqra Ulumuddin bin Marsani dengan nombor matrik 17 DKA 20 F1041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasidi bin Rosli. Nombor kad pendaftaran 17 DKA 20F1057. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akim Aidil bin Zahri, nombor matrik 17 DKA 20 F1045. Saya Muhammad Fidor bin Zaiman, nombor matrik 17 DKA 20 F1061. Nama yang diberi Muhammad Zuhdi bin Kamalruddin bernombor matrik 17 DKA 20 F1009. Tajuk yang akan kami bentangkan adalah peradaban kontemporari dalam konteks membina peradaban kecukupan global. Okey, saya akan memberitahu sedikit pengenalan dengan definisi peradaban. Okey, definisi peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, manakala definisi kontemporari pula adalah pada masa yang sama, semasa atau sesama, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sama. Maknanya peradaban kontemporari adalah kemajuan yang berlaku sekarang, yang berlaku pada era kita sekarang. Okey, kemudian tajuk yang kecil pula adalah membina peradaban kecukupan global. Peradaban kecukupan global adalah salah satu daripada contoh globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada daripada barat ataupun timur. Kalau daripada barat kita ada macam daripada Amerika Syarikat, British, Eropah. Kalau daripada timur adalah budaya dunia Islam yang masuk dalam negara kita. Okey, kemudian perkara ini mempunyai kesan impak positif dan negatif. Perkara ini akan ada impak dia, positif maupun negatif. Okey, kemudian perkembangan kontemporari global dapat memasuki ke seluruh negara tanpa batas melalui perkembangan teknologi dan media sosial. Okey, perkembangan ini boleh masuk sebab kita sekarang ada, sebagai contoh, ada media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Dengan mudah pengaruh peradaban barat, timur boleh masuk. Lagi satu, media sekarang iaitu penguat kuasa dan peranan media berkaitan dengan pengekalan globalisasi. Hampir keseluruhan media cetak dan elektrik penting dunia hari ini dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat. Antara contohnya adalah Cable News Network, CNN, Association Press, AP dan sebagainya. Semua berita yang disampaikan oleh mereka kepada dunia adalah berdasarkan persepsi mereka. So, dengan mudahnya kita mungkin boleh terpengaruh dengan peradaban luar kalau kita tak menjaga. Okey. Ini saya ingin membentangkan tentang ciri tanah Melayu sebelum pengaruh luar. Okey, apa yang saya dapat tahu pada sini pada slide ini ialah sebelum abad ke-18 dan 19, orang Melayu dan orang asli dan juga kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak menjadi penduduk majoriti Malaysia. Orang Melayu merupakan penghuni tertua yang datang dan menetap di Kepulauan Melayu selepas orang asli. Kiranya orang Melayu ni penduduk tetap lah yang duduk selepas orang asli. Kira orang asli ni lagi lama pada orang Melayu. Okey. Poin penting yang saya dapat pada tajuk ini ialah politik, ekonomi dan juga pendidikan. 3 Okey. Untuk politik, saya dapat 3 poin saja, iaitu feudal ini adalah pemerintahan yang membolehkan sistem pemerintahan beraja terus wujud dalam masyarakat Melayu. Okey, poin yang kedua ialah pemerintahan hierarki bersepadu. Pemerintahan hierarki bersepadu ni ialah teraju pemerintahan terletak dalam kuasa gol diraja, iaitu pewarisan tahta.
Okey, poin yang ketiga, kuasa dan kepimpinan berkaitan politik, undang-undang, tentera, ekonomi dan adat istiadat. Berpusat di kalangan golongan pemerintah sahaja. Okey, kita teruskan dengan poin yang kedua, iaitu ekonomi. Ekonomi terbagi pada 3 juga, iaitu ekonomi sara diri. Okey, apa itu ekonomi sara diri? Ekonomi sara diri ini ialah kegiatan yang hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Okey, poin yang kedua, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting masyarakat. Poin yang ketiga ialah kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Okey, kita pergi pada pendidikan pula, iaitu 3 poin. Orang Melayu, yang pertama, orang Melayu dan Cina mula kuat semangat nasionalisme. Malah India masih mahu mengekalkan bermastautin di Malaya. Poin kedua ialah sistem pendidikan di waktu ini adalah warisan budaya pendidikan zaman pemerintahan Inggeris. Atas dasarkan dan kesedaran orang Melayu untuk memperluaskan peluang pendidikan untuk anak-anak Melayu. Bahagian yang saya ingin ulaskan pada kali ini ialah tentang ciri peradaban kontemporari yang membawa kesan positif. Yang pertama ialah memperkenalkan teknologi baru komunikasi dan maklumat. Kesannya adalah peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan penyebaran ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat. Contohnya seperti Skype, Zoom, e-pembelajaran, seperti via Leapfrog. Seterusnya, peranan pelaburan asing. Kesannya adalah dapat mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara maupun di Malaysia. Di mana syarikat asing yang membuka operasi di Malaysia. Contohnya Honda di Jepun dan Siemens dari Jerman. Selain itu, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Kesannya, kaum wanita tidak akan dipandang rendah dengan cara mewujudkan kempen bagi meningkatkan kesedaran kepada wanita. Yang keempat, kemudahan yang lebih dan juga murah. Di mana kesannya memudahkan golongan yang tertinggal, saya tinggal di luar bandar mendapatkan rangkaian dan berkomunikasi dengan efektif. Contohnya melakukan penambahbaikan sistem rangkaian di negara. Yang kelima, penonjolan idea-idea amalan pemerintahan yang baik. Kesan daripadanya negara lebih makmur, selesa dan keamanan negara lebih terjamin. Contohnya dengan melakukan tanggungjawab awam, peraturan, undang-undang dan hak asasi manusia. Kesan daripada semua ini dapat memberi peluang yang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa kemanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah dan juga peluang yang lebih luas untuk manusia dari pelbagai etnik, budaya dan juga agama berinteraksi. Okey, itu saja. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang peradaban semasa global yang membawa impak negatif. Okey, isi yang pertama, globalisasi menyebabkan pencemaran budaya. Apa yang kita boleh faham dekat isi yang pertama ni? Okeylah. Pencemaran budaya ini yang membawa masuk ialah budaya asing yang liar dari serata tempat yang tidak ditapis akan diikuti oleh generasi muda yang akan menjatuhkan nilai kemanusiaan seseorang individu. Okey, maksudnya dekat sini benda asing yang liar, contohnya seperti video lucah, gambar-gambar yang tidak bagus yang tersebar di media sosial akan dilihat oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada muda atau pemuda dan bila mereka melihat, dia akan menjatuhkan nilai kemanusiaan seorang individu yang akan terpengaruh dan diikuti oleh generasi muda maupun tua. Baiklah, contohnya dekat sini ialah penggunaan aplikasi TikTok dalam menghasilkan perkara yang tidak relevan dengan budaya di Malaysia yang lebih mementingkan adab, sopan dan tata susila.
Okey, maksudnya dekat sini penggunaan aplikasi TikTok dalam menghasilkan perkara yang tidak relevan. Maksudnya dekat sini aplikasi TikTok itu tidak bersalah. Bukan saya maksudkan kita harus menggunakan aplikasi TikTok. Maksudnya aplikasi TikTok ni dia tidak bersalah. Yang salahnya ialah orang yang menggunakan dia yang menghasilkan video-video yang tidak bermanfaat, seperti menggunakan video tu untuk melakukan hiburan yang melampaui batas. Itu salah. Tapi jika kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat video-video ilmiah ataupun video-video tentang sejarah, itu akan mendatangkan benda relevan dan mungkin akan diterima di sisi masyarakat. Baiklah, isi yang kedua ialah globalisasi menyebabkan penjajahan ekonomi. Apa maksudnya dekat sini? Baiklah, yang maksudnya dekat sini ialah kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangun diketahui negara maju. Maksudnya dekat sini, negara yang maju tu dapat mengetahui status ekonomi negara yang sedang membangun ataupun negara yang mundur tersebut. Maksudnya dia dapat tahulah apa yang negara-negara ni buat, sebab negara dia maju, dia mempunyai alat-alat yang bagus untuk mengetahui status-status negara yang mundur tersebut. Baiklah, negara maju dapat memanipulasikan ekonomi negara-negara lain demi kepentingannya. Maksudnya dekat sini memanipulasikan, maksudnya dia mengautarkan negara-negara yang mundur. Maksudnya dia memanipulasikan. Memanipulasi ni maksudnya macam dia mengubah sesuatu demi kepentingan diri sendiri. Maksudnya dia mengambil hak-hak daripada negara yang mundur tu untuk kepentingan diri sendiri supaya dia bertambah maju, tapi negara yang mundur tu akan bertambah mundur, yang akan menyebabkan poin yang ketiga ni, negara maju mempengaruhi minda penduduk dunia ketiga. Maksudnya apabila dia dah memanipulasikan negara-negara mundur ataupun negara-negara yang sedang membangun ni, negara yang maju yang memanipulasikan negara mundur tu akan bertambah maju, yang menyebabkan negara yang mundur tu akan fikir mereka tak perlu melakukan sesuatu untuk lawan negara tersebut, kerana mereka dah sudah putus asa kerana negara maju ni sudah memanipulasi fikiran mereka, yang menyebabkan negara mundur tu adalah penduduk dunia ketiga. Penduduk dunia ketiga ni maksudnya penduduk dunia yang kelas bawahan lah, maksudnya yang memang negara mundur. Okey. Dan isi yang terakhir adalah globalisasi dalam teknologi. Apa pula yang dimasukkan dalam globalisasi dalam teknologi ni? Baiklah, pertama sekali, penyalahgunaan teknologi yang memberi ancaman nyawa kepada kehidupan manusia. Macam mana pula tu teknologi yang biasanya teknologi ni memudahkan kehidupan manusia. Bagaimana pula teknologi ni boleh memberi ancaman nyawa kepada kehidupan manusia? Baiklah, apa contoh ancaman yang teknologi boleh berikan? Apakah contoh ancaman yang membahayakan kehidupan manusia yang teknologi boleh berikan? Kita tengok poin bawah ni. Seperti contoh, teknologi nuklear sama ada dibuat atau terjadinya kebocoran nuklear. Seperti yang kita semua maklum, teknologi nuklear ni memang bahaya, yang memang digunakan dalam peperangan-peperangan besar. Seperti kita boleh tengok contoh-contoh peperangan terdahulu yang mereka menggunakan teknologi nuklear ni yang boleh memusnahkan hampir sebuah negara. Jadi inilah contoh teknologi nuklear yang di mana jika jatuh di tangan yang salah boleh mendatangkan ancaman nyawa kepada manusia. Selain daripada teknologi nuklear ni, ada juga teknologi lain pun boleh mendatangkan ancaman nyawa kepada kehidupan manusia. Contohnya, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu pengintipan yang dilakukan oleh negara-negara melalui satelit untuk mendapatkan maklumat negara musuh. Yang ini seperti macam kita semua sedia maklum, di atas bumi, bukan di atas bumi, di ruang angkasa kita ada satelit di mana yang akan menghubungkan semua digital device, di mana kita boleh mendapatkan maklumat dengan cepat. Jadi jika satelit ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dia boleh mengakses segala maklumat peribadi kita yang boleh mendatangkan ancaman kepada diri kita lah, kepada manusia, yang mana akan boleh mendatangkan kemudaratan kepada hidup. Baiklah, sekian saja daripada saya. Tajuk yang saya akan bincangkan ialah kepentingan peradaban global di Malaysia dan kesimpulan dari tajuk perbincangan. Okey, kepentingan peradaban global di Malaysia ialah mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan mengamalkan pelbagai budaya yang berbeza dan
penganut dan kepercayaan. Walaupun Malaysia mengekalkan hubungan yang baik antara kaum, kadangkala masih wujud perasaan atau rasa curiga punca daripada pelbagai efek. Jika ada rasa curiga itu, kita perlu tangani secara bijaksana untuk mengekalkan keharmonian dan mengelakkan kejadian yang tak diingini seperti peristiwa 13 Mei 1969 dan peristiwa Kapur Medan yang gagal memahami antara satu sama lain. Peristiwa 13 Mei 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Dan peristiwa Kapur Medan pula peristiwa pergaduhan antara Indian dan Melayu yang pada awalnya berlaku di Kapur Medan, Petaling Jaya, Selangor pada 4 Mac hingga 13 Mac 2001. Penyelesaiannya ialah usaha memupuk kesefahaman dan perpaduan di antara kaum. Ini antara langkah terpenting untuk mengekalkan peradaban global di Malaysia. Kesimpulannya daripada tajuk kumpulan kami ialah cabaran globalisasi dan implikasinya terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan yang positif dan negatif. Seterusnya, penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Akhir sekali, kebaikannya perlu dimanfaatkan oleh semua rakyat. Keburukan perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Itu saja tajuk yang saya bincangkan. Sekian, terima kasih.